Halo, apa khabar semua? Dalam dua video yang lepas, kita telah menjawab contoh soalan 12 dan ke-13 di dalam bahagian B kertas 2 Matematik SPM. Bab yang dirangkumi dari dua soalan tersebut adalah dari graph functions 2 dengan transformation 3, ataupun fungsi graf 2 dengan penjelmaan 3. So, teruskan dengan ulang kaji kamu dan kena buatlah latihan setiap hari supaya kamu dapat mencapai tahap kemahiran secukupnya lah semasa menghadapi peperiksaan SPM kelak. Okey, hari ini kita akan cuba lagi satu soalan dari soalan 14 di dalam kertas 2 bahagian B pula. Okey. Contoh soalan ini diambil dari peperiksaan percubaan SPM 216 dari negeri Kelantan. Let's start. Jadual 14.1 menunjukkan jisim dalam gram bagi 40 bungkusan yang dikendalikan oleh sebuah pejabat pos. Okay. Ini adalah untuk setiap kelasnya. Okay. Setiap kelas ada satu kategori ini ada dari 201 sampai 300 misalnya. Okay. Kemudian kekerapannya adalah 3. Okay. So di sini ada 4 bahagian yang kamu kena jawab, bahagian A sampai D ya. Okay. So sekali imbas kamu kenalah tahu yang ini adalah dari soalan ini datang dari bab 6 statistik 3 form 4 ataupun tingkatan 4 lah SPM Matematik. Okay. So bagi mereka yang belum lagi berapa pasti ataupun dah lupa tentang statistik tu, baiklah kamu balik dan ulang kaji semula sebelum jawab, ataupun jawab kamu boleh view video ini, ambil semua poin-poin yang penting, kemudian balik semula dan ulang kaji bab statistik ni dengan sepenuhnya ya. Okay. So tujuan ini bukan saja untuk membantu kamu di dalam semasa menjawab soalan bahagian B saja. Okay, bila kamu habis ulang kaji sepenuhnya bab ini, kamu juga dapatlah menjawab soalan-soalan yang lain dalam bahagian A ataupun dalam kertas 1. Okay, so di sini saya cuma ingin ketarakan tentang apa yang telah akan dibincangkan di dalam bab ini, dalam soalan panjang lah. Okay. So kita teruskan dengan bahagian A. So di dalam bahagian A dia suruh lengkapkan jadual 14.2. Okay. Jadual dia lebih kurang, jadualnya sebenarnya macam ni lah, dia ada 4 kolom kan. Okay. Kekerapan, titik tengah, sempadan, kekerapan, tapi kekerapan sudah diberikan dekat sini. Okay. So dia pun dah lengkapkan untuk kamu lah. Cuma kamu kena lengkapkan 3 lagi kolom. Dan sebelum kamu dapat menjawab soalan ini, saya dah berikan satu ringkasan ataupun ringkasan definisi yang kamu kena faham di dalam statistik, bab statistik ini. Okay. So semua ada dekat sini. Okay, kita ada kekerapan. Okay, dalam bahasa Inggerisnya frekuensi, had bawah, had atas, sempadan bawah dan atas, saiz selang kelas, kelas mode, anggaran min, titik tengah kelas, kekerapan longgokan dan kuartal. Okay, nanti kamu akan diperkenalkan dengan kuartal ketiga, kuartal pertama dan median apa tu. Okay.
lebih baik kamu balik dan ulang kaji semula bab itu supaya kamu dapat memahami sepenuhnya apa yang dimaksudkan tentang setiap satu definisi ini. Ini adalah penting di dalam statistik ya. So saya telah pun highlight apa yang akan kamu gunakan di dalam setiap bahagian nanti ya. Untuk bahagian A pula, untuk bahagian A kamu akan nampak kamu ada kekerapan, titik tengah dan sempadan atas dan kekerapan longgokan dekat sini. Okay. So setiap satu tadi saya dah highlight dekat sini lah. So let's start. Titik tengah. So saya bagi satu contoh macam nak kira titik tengah tu. Saya ambil dari kelas 201 dan 300, iaitu 201 sampai 300 ini. Okey. Apa itu titik tengah? Titik tengah sebenarnya adalah purata antara nombor ini dengan nombor ini. Kamu dapatlah titik tengah. Purata antara nombor ini dengan inilah. Ataupun nombor ini campur dengan nombor ya ke atas dibahagi 2. Dapat 250.5. Okay. Nombor ini campur nombor ini bagi 2. Dapatlah 350.5. Okay. Itu titik tengah. Okay. Kemudian sempadan atas. Sempadan atas itu adalah nilai di sebelah atas untuk kelas selang kelas ini. Untuk kelas ini kan, untuk kelas ini sempadan atas dekat sini, sempadan bawah sebenarnya dekat sini lah. So secara logiknya kamu akan tahu bila disuruh ambil selang kelas, nilainya semestinya di antara 300 dengan 301 untuk kelas inilah, untuk kelas ini. So akan kamu dapati macam mana kamu nak dapat nombor ini sempadan atas. Okay. Ia bermakna kamu boleh ambil nombor ini campur dengan nombor ini dibahagi 2. Dapatlah kamu 300.5. Okey. Kemudian untuk kelas ini pula ambil 400 campur 401 bahagi 2, dapatlah 400.5. Okey, itu sempadan atas. Okey. Kemudian kamu habiskan di nilai di dalam setiap petak kosong itulah di dalam jadual ini. Okey, kekerapan longgokan pula adalah nombor pertama ni, misalnya kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan kamu tambahkan 3 dengan yang kelas kekerapan yang untuk sebelumnya. Okay. Jumlah kekerapan sebelumnya. Okay. Sebelumnya tak ada nombor kan, bermaksud 3 campur kosong dapat 3. Kemudian 3 campur 7 dapat 10. 10 campur 11 dapat 21. 21 campur lagi 12 dapat 33. 33 campur 5 dapat 38. 38 campur 2 dapat 40. Okay. So last kali bila kamu dapat 40, kamu boleh double check nombor itu semestinya kena tally lah, ataupun kena sama dengan apa yang telah diberikan dalam jumlah bungkusan. Okay. Di dalam pejabat pos tu
jumlah bungkusan adalah 40. So ia mesti kekerapan longgokannya pada akhirnya adalah semestinya 40. Kalau kamu dapat 41 bermaksud arithmetic tu salah lah. Kena kira semula lah dekat mana yang tersalah kira lah. Okay. Kekerapan longgokan dengan definisi itu sudah tahu sebenarnya dia suruh longgokkan kekerapan itulah. So sebab itu bila habis longgokkan ke semua kekerapan di atas, kamu dapat satu jumlah yang semestinya sama dengan yang paling ke semua bungkusan itulah. Okay, itu adalah kekerapan longgokkan. Okay. Dan kamu akan dapati bila dah habis lengkapkan jadual ini, kamu akan dapati sebenarnya setiap satu dia ada satu trend kan, dari 250 untuk kelas seterusnya dapat 350.5, 450.5, 500.5. Nampak tak itu dia ada satu nilai selang, ada satu selang antara nilai sebelumnya dengan nilai sekarang, ada satu selang yang common ataupun umum. Okay, iaitu 100 lah. 100 kan 450.5 tolak 350.5 tu dapat 100. Ini pun 100. Ini 100, ini 100 kan. Okay. Ini sebenarnya adalah saiz selang kelas lah. Sebenarnya ia adalah saiz selang kelas. Okay. So kamu cuba juga boleh dapat dari sini ada 201 sampai 301 itu 100. Ini 301, 401 itu 100. Okay. Itu saiz selang kelas. Okay. Sepadan atas pun sama. Bila kamu dah fill up, kamu akan dapati selang kelas setiapnya setiap satunya dibedakan ataupun diselangkan dengan selang kelas itulah. So ia adalah 100 lah dekat sini. Okay. Maka dengan ini habislah jadual, dah lengkaplah jadual kamu tu dan kamu dapatlah 3 markah. Seterusnya, hitung min anggaran jisim dalam gram bagi satu bungkusan. Okay. Min anggaran, apa tu min anggaran? Okay. Ini ada satu untuk soalan ini dia suruh cari min anggaran. Okay. Min anggaran sebenarnya adalah jumlah, sebenarnya saya kena tulis macam ini saya rasa. Jumlah ke semua kekerapan kekerapan darab titik tengah dibagi dengan jumlah kekerapan. Okay. Bermaksud untuk ini kamu kena darabkan kekerapan dengan titik tengah untuk setiapnya. Okay. Dan campurkan nilai itu. 3 darab 250, kemudian campur dengan 7 darab 350 and so on, dan kemudian jumlahkan multiplication ini lah, ataupun kekerapan darab titik tengah itu, dan kemudian dibagi dengan jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan sebenarnya adalah jumlah kekerapan ini. Okay, iaitu 40 lah semuanya. Okay, last kali dapat 40 lah. Okay, so jumlah kekerapan. Okay, maka
sebenarnya kamu boleh dapat penyelesaian adalah macam ni lah, 3 darab 250.5 campur 7 darab 300.5 campur lagi 11 darab 400.5 dan habiskan setiap kelas ni kekerapan campur titik tengah. Habiskan, kemudian kamu dapat jumlahnya untuk kekerapan darab titik tengah adalah 19520 dibahagi dengan jumlah kekerapan adalah 40. Maka kamu dapatlah 488 gram. Okey, itu bila dah tahu apa min anggaran dia, tahu formula macam nak kira, senang saja. Okey, sebab kamu dah habiskan. Kalau kamu dapat jawab dengan tepat untuk bahagian A tu, ini cuma guna formula min anggaran, kemudian buat pengiraan dan dapatlah nombor ini, kemudian dapatlah 3 markah. Okey, kalau bahagian A dijawab dengan tepat, bahagian B pun tahu macam nak guna formula ini dan dapat dijawab dengan baik, kamu dapatlah jumlahnya 3 markah campur 3 markah, terus dapat 6 markah. Okay, senang nampaknya. Untuk soalan C pula, untuk bahagian C pula, untuk ceraian soalan ini gunakan kertas graf yang disediakan di halaman 19. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel. So dengan menggunakan skala 2 cm kepada 100 gram pada paksi mengufuk. Paksi mengufuk ini mengufuk lah, melintang paksi mengufuk, dan 2 cm kepada 5 bungkusan untuk paksi mencancang, vertical. So sekali lagi, 2 cm kepada 100 gram pada paksi mengufuk, dan 2 cm kepada 5 bungkusan pada paksi mencancang. Lukis satu ogive bagi data tersebut. Ini adalah satu contoh ogive yang macam ni. Misalnya paksi mengufuknya adalah masa dan kekerapan longgokan adalah paksi mencancang. Kita dapatlah satu ogive curve macam ni. So di sini saya juga ingin perkenalkan nanti kamu ada third quartile, ada first quartile, ada median. Itu kuartal ketiga, median dengan kuartal pertama. Nanti kamu akan gunakan informasi inilah nanti ya. So sebenarnya median adalah bila kamu dah dapat cumulative frekuensi ataupun longgokan kekerapan kan. Longgokan kekerapan dia adalah let's say 80. Median sudah tentu adalah separuh daripada jumlah kekerapan longgokan itulah. Maka dia adalah 80 bagi 2 dapat 40. Kemudian third quartile adalah antara yang teratas dengan median, dapatlah 60 dekat sini. Kemudian first quartile pula antara 0
kosong dekat sini dengan 40 iaitu median. Okey. Nombor di antara dua ni dapatlah 20, itulah kuartal. Itulah first quartile. Okey, first quartile longgokan kekerapannya adalah 20. Okey, dengan itu kamu tahu untuk setiap first quartile tu apa apakah value ataupun nilainya di paksi mengufuk. Paksi mengufuk dia dekat sini lah. Nanti kamu akan saya akan perkenalkan kepada anda untuk soalan seterusnya. Kamu akan menggunakan semua informasi inilah. Okey, so kita balik semula kepada graph OGIF. Okey, lukis satu OGIF bagi data tersebut dengan menggunakan graph. Sebelum kamu melakarkan graf itu, harus kamu ingat kena guna balik jadual yang telah kamu lengkapkan di dalam bahagian A tadilah. Dan ingat dari dalam bahagian A tadi kamu mula dari kelas 201 sampai 300 kan. Kita balik semula kepada soalan A. Okey, tadi kamu dah lengkapkan jadual ni 201 sampai ni. Okey. So ada empat kolom ingat 4 kolom. Okey, sini ada 2, 4, 6, ada 6 rows, ada 6 baris dekat sini Okey. Sekarang nampak tak saya sekarang masih ada 2, 4, 6. 2, 4. Okey, 4 kolom, 6 baris. Nampak tak saya tambah lagi satu baris dekat sini. Okey. Untuk kelas 101 sampai 200. Sebenarnya tadi saya dah bilang kan, dah cakap tentang selang. Nampak, kamu pun dah tahu kalau saya nak tambah satu lagi kelas sebelumnya, sebab kamu mula dari 201 sampai 300, semestinya adalah ada satu lagi kelas, sekurang-kurangnya ada satu lagi kelas yang sebelum 201 kan, sebab dah tahu selang kelas itu, saiz selang kelas ini nampaknya 100 lah. So semestinya sekurang-kurangnya kamu ada lagi satu kelas, satu lagi kelas supaya kamu boleh tulis 101 sampai 200 kan. Kalau nak tulis dari 1 sampai 100 pun boleh, 1 sampai 100 pun satu lagi kelas. Okey, ini kelas satu, kelas tambahan dan satu lagi kelas tambahan. Okey, maka dari sini kamu pun boleh nampak ia sebenarnya boleh mula dari 1 sampai 800. Okey. Okey. Kenapa saya nak tulis ini? Okey, sebenarnya kekerapan dia adalah kosong. Okey, nampak tak tadi OGIF tu kita selalunya mula dari untuk nilai untuk paksi mencancang tu kita selalu kena mula dari kosong kan. Okey, sebab kamu tadi untuk soalan ni kita untuk kelas pertama yang diberikan kita terus dapat nombor 3 kan. So kenalah saya cari satu lagi kelas supaya saya boleh mula dari kosong, di mana kekerapan longgokannya bermula dari kosong lah. Kekerapan longgokan dia bermula dari kosong. Okey, dengan itu saya pun selitkan satu lagi kelas, itu 101 sampai 200. Maka kamu pun tulislah dekat sini kekerapan kosong titik tengah, senang sajalah tolak 100, ataupun kamu boleh
Okey, tambah lagi sekali lagi ulang kaji ya. So 101 campur 200 dibahagi 2 dapatlah 150.5. Okey, sempadan atas pun sama, 200 campur 201 dibahagi 2 dapatlah 200.5. Okey, kekerapan longgokan semestinya adalah kosong. Okey. So nampak tak dia tak ada konflik Okay, bila saya selitkan kelas ini, kamu kekerapan longgokannya masih sama lagi sebab sebelum ini kosong kan. Okay, so kosong campur 3 dapat 3. 3 campur 7 dapat 10. Sebab tengok yang ni langsung tidak berubah dengan apabila kamu menyelitkan satu lagi kelas ke, dua lagi kelas ke, dia tetap sama sebab kekerapan tu kosong. Okay, so sekali lagi tujuan saya menyelitkan kelas ini adalah untuk memudahkan saya membuat OGIF ini supaya saya boleh mula dari kosong. Kita kena ingat kita selalu untuk OGIF tu selalu kena mula dari kosong untuk cumulative frequency ataupun kekerapan longgokan. Nilai kekerapan longgokan tu mesti mula dari kosong. Okay. Maka dengan adanya kelas ini saya boleh mula dari kekerapan longgokannya kosong kan. Okay. Dengan ini saya pun bolehlah buat apa tu tandakan setiap titik untuk longgokan itu di atas untuk jadual ini di atas graf lah. So tadi dah disuruh buat apa tu paksi mengufuk itu 100 gram, 2 cm untuk 100 gram. Paksi mencancang itu adalah 2 cm kepada 5 bungkusan. Okey, sini adalah bungkusan ya. Okey, ataupun kamu boleh tulis kekerapan longgokan ataupun dalam kekerapan longgokan dalam bungkus. Okey, dan sini paksi mengufuk adalah jisim dalam gram. Okey, mark betul-betul, label betul-betul dekat sini. Kemudian dan ingat yang ini adalah selang dia 100 gram. Okay. So paksi bila disuruh membuat OGIF ini, paksi mengufuk itu adalah sempadan atas. Okay. Paksi mencancang itu adalah kekerapan longgokan. Okay. Paksi mengufuk itu adalah sempadan atas. Paksi mencancang adalah kekerapan longgokan. Okay. So kamu cuma kena guna dua kolom ini. Okay. Ini untuk paksi mengufuk, ini untuk paksi mencancang. Okay. Maka kamu pun tandakanlah. Okay. Untuk setiap kelas, untuk kelas yang kamu selitkan tadi itu 200.5, 300.5, 400.5 and so on. Okay, sampailah 800.5. Okay, so setiap selang ini adalah 100 gram. Okay, dan sampai dekat sini adalah 800.5 gram. Untuk paksi mencancang ini, okay, setiap satunya adalah 5 gram. So saya mula dari kosong. Dari kosong, 5, 10 sampailah 40. Sebab saya tahu yang maksimum dia adalah 40. Okey, sebenarnya dekat sini lah. Nampak tak saya buat simbol macam ni? Okey. Simbol ini menunjukkan yang sebenarnya saya tidak bermula dari kosong untuk paksi mengufuk. Right? Okay. So ia bermakna kamu bermula dari satu value
apabila kamu mula dari nilai ini dan seterusnya, skala ini telah diikuti. Untuk sebelumnya kamu tidak mengikut skala. Kenapa saya tidak dapat mengikut skala? Sebab kalau saya nak ikut skala, bolehlah saya tulis 100.5 dekat sini. Kemudian 0.5 dekat tepat dekat part C ni. Okay. Tapi saya tidak hendaklah. So saya pun mulakan dengan buat satu simbol macam ni supaya orang tahu yang saya tidak mengikut skala untuk bahagian ini. Selepas saya tandakan semua ini, tolong double check sama ada kamu telah tandakan ini dengan tepat. Okay. Bila dah habis tandakan ni, kamu kena lengkapkan garis OGIF itulah dengan pembaris fleksibel. Bersama dengan dalam contoh graph functions hari itu, kamu tidak boleh sambungkan dengan pembaris lurus. Okay? OGIF tidak boleh dilukis ataupun dilakar dengan untuk menyambungkan setiap titik itu dengan garis lurus, itu salah. Okay? Kamu kena gunakan pembaris fleksibel supaya dapat menyambungkan graf itu, supaya kamu dapatlah satu graf yang smooth dan tapi lencong. Okay. Maka kamu dapatlah satu graf macam ni. Okay. Okay. Apabila kamu sambungkan setiap titik itu dengan pembaris fleksibel. Bila dah habis graf ini, kamu bolehlah pergi ke bahagian D. Okay. Bahagian D ada dua lagi introduction, iaitu kuartal ketiga median. Okay. Kamu disuruh berdasarkan OGIF yang dilukis di 14D tadi, cari median dan kuartal 3. Okay. So dengan itu kamu boleh lukis garis putus-putus macam ni pun boleh juga. Okay. Kekerapan longgokan maksimum itu adalah 40, iaitu jumlah bungkusan. Right. Jumlah bungkusan dari pejabat pos tadi adalah 40. Kemudian setengah daripada 40 itu, separuh daripada 40 adalah 20. 20 itu adalah median, ya. Okay. Di antara 40 dengan 20 itu titik tengah dia adalah 30 dekat sini lah. So separuh daripada sempadan ini adalah di 30. Maka ini adalah kuartal ketiga. Dan antara 20 dengan 0 ini, bahagian tengah dia adalah 10. Maka ini adalah kuartal pertama. Okay. So kuartal pertama, median, kuartal ketiga. Okay. Kemudian sampailah jumlah longgokan adalah 40. Senang saja kan? Okay. So sini adalah reference dia, median, okay, third kuartal, first kuartal. Kamu disuruh cari median. Maka kalau ini adalah median, kamu pun bolehlah lukis satu garis putus-putus sampai sini, kemudian putus-putus. Okay, sampai ke sini, kemudian baca nilai ini. Kamu dapatlah nilai median. Seterusnya kuartal ketiga pun sama juga. Kemudian turun ke bawah, kamu dapatlah satu nilai macam tu. Okay. So sekarang saya dah buat dekat sini. So di median dia adalah 490.5 gram. Okay. Kamu tandakan kat sini. Kuartal ketiga pula adalah 570.5 gram. Okay. Tahu baca graf ni tak?
So kalau skala dia adalah 2 cm kepada 100 gram, 2 cm pada 100 gram, maka setiap satu petak ini antara 2 cm ini ada 10 petak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so sini ada setiap petak itu adalah 10 gram lah, kan? Okay, satu petak kecil itu adalah 10 gram lah. So kita dekat petak kecil yang ke 9, maka ini adalah 490.5 gram. Ini adalah dalam petak kecil yang ke-7 kan. So maka ini adalah 570.5 gram. Okay, maka selesailah soalan ni. Kamu dapatlah 12 markah. Nampak senang sajalah. Cuma kamu untuk statistik biasanya kamu kena faham setiap definisinya dan soalannya standard saja. Okay, faham betul-betul, kemudian tahu apa formula yang kena digunakan, tahu macam nak buat graf, dan kamu akan dapati soalan ni senang tackle lah. Okay, dengan itu kita dah habis untuk soalan ke-14, iaitu hari ini ia datang dari bab 6 statistik 3. Okay, kalau video ini membantu, tolong subscribe dan like channel kami, dan tolong juga sharekan kepada kawan-kawan kamu supaya mereka juga dapat memanfaatkan video ini dengan sepenuhnya. Kami berterima kasih kepada Eden Learning Center kerana memberi nasihat pengajaran kepada kami. Bagi mereka yang berminat untuk mengetahui lebih mengenai Eden Learning Center, bolehlah pergi ke Facebook mereka. Okay. Dan akhir sekali, practice makes perfect, and selamat maju jaya. Okay. Kita jumpa lagi di dalam video lain. Bye bye.